Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar mengenai organisasi keluarga, iaitu kitaran kehidupan keluarga menggunakan strategi pembelajaran 2 Facts and a Fib. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada saya, Adibah Faikah. Saya Nur Fitirina. Saya Nur Sofia. Saya Siti Zubaidah. Dan saya Nazmi Anas. Untuk induksi, guru akan gunakan gambar berkenaan kitaran kehidupan keluarga. Selepas murid melihat gambar ini, guru akan melakukan sumbang saran dengan murid. Contohnya dengan menanyakan beberapa soalan. Setelah menanyakan soalan, guru akan kaitkan jawapan murid dengan objektif kita pada hari ini, iaitu murid dapat menerangkan peringkat kitaran hidup keluarga. Seterusnya, guru akan menyampaikan isi kandungan. Definisi kitaran keluarga adalah keluarga mula terbentuk melalui perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Selepas berkahwin, pasangan ini akan mengalami proses perubahan tertentu dalam kehidupan berkeluarga. Proses ini dinamakan sebagai kitaran hidup keluarga yang mempunyai 3 peringkat. Apakah 3 peringkat itu ya? Mari kita lihat di sebelah. Seterusnya, kita akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan saya, Nur Fitirina. Saya akan menerangkan tentang peringkat kitaran keluarga. Terdapat 3 peringkat kitaran keluarga, iaitu permulaan, perkembangan dan pengecilan. Jom kita masuk dengan lebih lanjut tentang peringkat kitaran keluarga ini. Maksud peringkat kitaran keluarga bagi permulaan ialah keluarga dibentuk apabila pasangan baru melangsungkan perkahwinan. Seterusnya, peringkat kitaran keluarga bagi perkembangan pula ialah bilangan ahli keluarga semakin meningkat. Perkembangan bermula dari lahirnya seorang bayi sehinggalah seorang atau lebih daripada ahli keluarga meninggalkan keluarga asas. Seterusnya, peringkat kitaran keluarga pengecilan. Apa itu peringkat keluarga pengecilan? Ianya tentang bilangan ahli keluarga mula berkurangan kerana anak yang telah dewasa berkahwin dan mula meninggalkan ibu bapa. Seterusnya, kita akan bincangkan jenis-jenis keluarga di semua peringkat. Pertama sekali, jenis keluarga di peringkat permulaan, iaitu pasangan suami isteri yang baru mendirikan rumah tangga atau berkahwin. Mereka membuat perancangan untuk membina keluarga. Mereka belum lagi menjalankan tugas sebagai ibu dan bapa. Seterusnya ialah peringkat perkembangan. Terdapat 4 jenis keluarga, iaitu yang pertama ialah keluarga mempunyai anak. Pada peringkat ini, pasangan sudah mempunyai anak. Mereka mula menjalankan tanggungjawab dan peranan keibubapaan. Yang kedua ialah keluarga mempunyai anak kecil. Anak kecil ialah anak yang berumur lingkungan 2 tahun sehingga 6 tahun. Pada usia ini, anak-anak mula cuba menerokai kehidupan sebenar. Ia juga melibatkan kemahiran ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka. Bukan itu sahaja, kawasan rumah mereka juga perlulah luas dan sesuai untuk mereka bermain. Yang ketiga pula ialah keluarga yang mempunyai anak bersekolah. Dalam peringkat keluarga ini, tanggungjawab ibu bapa berkurangan kerana anak-anak di sekolah adalah tanggungjawab guru juga. Guru akan mendidik anak-anak melalui aspek keagamaan, kepimpinan, sosial dan lain-lain. Akhir sekali ialah keluarga yang mempunyai anak remaja. Apabila kanak-kanak sudah meningkat remaja, mereka cenderung untuk bersendirian. Mereka juga mengalami perubahan fizikal dan tingkah laku. Dalam peringkat ini, mereka juga ingin kebebasan untuk diri mereka. Apabila keluarga berada dalam kitaran hidup yang terakhir, iaitu tahap pengecilan, terdapat 2 jenis keluarga. Yang pertama ialah pasangan suami isteri yang masih bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri walaupun sudah berusia. Mereka masih kuat dan mempunyai tenaga yang banyak. Bukan itu sahaja, dengan sumber kewangan yang stabil, mereka boleh melancong ke luar negara atau berbelanja dengan membeli barang-barang yang mewah. Manakala, jenis keluarga yang kedua pula ialah mereka sudah tidak bekerja. Sumber pendapatan mereka pula bergantung kepada simpanan dan duit pencen. Mereka juga lebih banyak meluangkan masa bersama pasangan dan ahli keluarga yang lain. Mereka juga perlu menjaga kesihatan dan pemakanan yang diambil kira kerana mereka ingin kekal cergas dan sihat apabila meluangkan masa bersama keluarga.
Seterusnya ialah pembangunan kitaran hidup keluarga. Kitaran hidup keluarga melibatkan setiap dimensi kehidupan setiap individu. Kajian ini disambung oleh tokoh Evelyn Duell pada tahun 1977. Ianya menerangkan tentang trend dalam setiap keluarga dan ia menjelaskan stres yang dihadapi antara seseorang sebagai individu dan keluarga sebagai sebuah sistem. Setiap ahli keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang berjaya. Setiap ahli keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitaran hidup keluarga. Antara faktor yang mempengaruhi kitaran hidup keluarga ialah budaya atau etnik. Budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban masyarakat yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan dalam sesuatu masyarakat. Kebanyakan keluarga masih mengamalkan budaya dalam setiap kaum. Contohnya, wanita dididik untuk menghormati kaum lelaki. Seterusnya, penyakit juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi kitaran hidup keluarga. Sekiranya ahli keluarga yang lain mempunyai penyakit keturunan, ia juga boleh berjangkit atau ada pada ahli keluarga yang lain. Yang ketiga ialah tahap pendidikan setiap ahli keluarga. Tidak semua ahli keluarga mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini kerana ada yang terpaksa berkorban untuk membantu keluarga dari segi kewangan di mana dia kena bekerja untuk menyara ahli keluarga yang lain. Yang keempat ialah tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting, lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah dan peribadi anak-anak. Anak-anak haruslah dididik sejak kecil lagi supaya mereka menjadi manusia yang beradab dan bersahsiah. Tambahannya, penggunaan bahasa juga memainkan peranan penting dalam kitaran hidup keluarga. Dalam sebuah rumah, pelbagai bahasa atau dialek yang boleh digunakan. Contohnya, ahli keluarga menggunakan bahasa Melayu, India, Cina, Iban atau lain-lain untuk berkomunikasi. Emosi juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi kitaran hidup keluarga. Pengawalan emosi merupakan aspek terpenting dalam keluarga. Hal ini merujuk kepada cara kita mengawal emosi sama ada dari segi positif atau negatif. Banyak jenis emosi yang boleh disampaikan kepada ahli keluarga seperti menunjukkan senyuman apabila berjumpa di dalam rumah, memberi reaksi yang baik seperti ketawa, berbangga dan sebagainya untuk merujuk perasaan terhadap ahli keluarga yang lain. Seterusnya, kenapa perlu mempelajari kitaran hidup keluarga? Murid diberikan selama 2 minit untuk menjawab persoalan ini sebagai penilaian berterusan. Selepas murid memberitahu jawapan mereka, guru perlu menerangkan kenapa kita perlu mempelajari kitaran hidup keluarga. Antara sebab kenapa kita perlu mempelajari kitaran hidup keluarga ialah kita dapat menguasai setiap teknik supaya dapat melangkah ke peringkat kehidupan keluarga yang seterusnya. Perubahan yang berjaya akan membantu mengelakkan masalah stres, emosi dan tekanan. Kita juga dapat memperolehi pengalaman sepanjang berada dalam setiap kehidupan keluarga akan mengubah diri sendiri pada masa akan datang. Sekiranya tak menguasai teknik, kita mudah untuk mengalami masalah dalam hubungan dan pada masa akan datang. Sebagai rumusan kita pada hari ini ialah sistem keluarga berkembang dari segi pertambahan bilangan ahli dan juga peningkatan tanggungjawab sebagai ayah, ibu, datuk, nenek dan anak-anak. Setiap peringkat mempunyai tugas perkembangan dan isu yang perlu dihadapi dengan bijaksana sehingga setiap individu merasa keharmonian kehidupan dan pelaksanaan ibadah dengan sempurna. Adakah kamu semua dapat banyak maklumat mengenai tajuk kita pada hari ini? Jika ya, mari kita mulakan aktiviti 2 Facts and a Fib. Tentu kita tertanya-tanya, apa itu strategi 2 Facts and a Fib? 2 Facts and a Fib adalah murid perlu mengenal pasti 2 fakta dan 1 salah serta memberikan justifikasi jawapan yang telah dibuat. Step yang pertama, pembentukan kumpulan akan dilakukan. Dan juga perlu melantik seorang ketua kumpulan sebagai wakil. Semua murid harus duduk dalam kumpulan. Step yang kedua,
Guru akan menerangkan strategi dan cara aktiviti 2 facts and a fib. Guru juga akan memberi 2 pernyataan yang betul dan 1 pernyataan yang salah, dan murid diminta untuk menyatakan facts and fib berserta justifikasi. Masa diberi adalah selama 8 minit. Step yang ketiga, guru akan mengedarkan kertas soalan dan murid haruslah menulis jawapan di atas kertas mengikut kumpulan. Murid juga diarahkan untuk menulis justifikasi yang menyokong jawapan mereka. Untuk step yang keempat, selepas murid menjawab soalan dalam kumpulan, guru akan minta ketua kumpulan untuk keluar ke depan kelas untuk menerangkan jawapan mereka. Guru akan menilai pembelajaran pelajar dan memberitahu bahawa ramalan fact dan fib mana yang betul. Step yang terakhir adalah pentaksiran di mana ianya berfungsi sebagai peneguhan. Pentaksiran bertujuan untuk menguji kefahaman murid tentang topik ini. Murid diberikan kuis dalam aplikasi Kahoot. Berikut adalah soalan yang diajukan. Seterusnya adalah penilaian IMK, iaitu penerapan nilai murni yang diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid akan tahu kepentingan dan mengamalkannya. Nilai yang pertama yang dapat diterapkan oleh murid adalah nilai kerjasama. Nilai ini wujud apabila murid bekerjasama dengan rakan dalam kumpulan dan membentuk satu kerjasama dalam membincangkan soalan yang diberikan. Mereka akan saling bertukar pendapat dan menyelesaikan satu soalan atau tugasan yang diberikan. Selain itu, nilai tanggungjawab. Melalui penerapan nilai tanggungjawab, murid akan bertanggungjawab akan tugasan masing-masing apabila berada dalam kumpulan. Hal ini kerana setiap ahli perlulah memainkan peranan masing-masing supaya tugas kumpulan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kerana menonton.